Assalamualaikum, nama saya Sunanto bin Muhammad Yusuf, nomor metrik 258292. Video kali ini berkaitan dengan tugasan GM 3013, hubungan manusia dalam pentadbiran. Tajuk yang kami pilih berkaitan dengan konflik hubungan interpersonal dalam organisasi Institut Pendidikan Guru Kampus. Saya mewakili ahli kumpulan lain, berterima kasih kerana sudi menonton video, dan di akhir video ini saya akan memberikan kesimpulan tentang tajuk yang kami pilih. Saya Mas Daru Ridwan bin Abdul Razak, nombor metrik 258348. Saya Ramzi bin Michael, nomor matriks 258055, berasal daripada Kota Blot Sabah. Saya Muhammad Safar bin Ibrahim, nombor metrik 257483. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sudirman bin Sapan, nomor metrik 257740, pelajar UUM Kota Kinabalu, semester April 2020. Pengenalan. Dalam kehidupan manusia, konflik tidak boleh dipisahkan dan boleh berlaku dalam hubungan interpersonal, dan konflik tersebut boleh mendatangkan implikasi sama ada negatif maupun yang positif. Konflik juga merupakan satu fenomena dan menjadi asam garam kehidupan manusia. Seperti mana dalam tugasan ini, lebih kepada organisasi pendidikan. Pembincangan serta idea mengenai konflik telah berkembang seiring dengan perkembangan bidang pengurusan yang mana pada peringkat awal dipelopori oleh Federal W. Taylor. Menurut perspektif tersebut, konflik akan mengancam otoriti pengurusan organisasi dan seharusnya dielakkan atau diselesaikan secepat mungkin. Terusnya, perkembangan ini diikuti oleh perspektif perhubungan kemanusiaan yang menganggap bahawa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan daripada berlaku dalam organisasi. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan teratas di IPJK seperti mengarah arus menerima hakikat tersebut dan memberikan tumpuan bagaimana untuk menyelesaikannya supaya matlamat IPJK dapat dicapai. Kekurangan dan kelebihan tahap konflik boleh membawa kepada penurunan dalam kepuasan perintangan, peningkatan dalam ketidakhadiran, dan kadar pusingan ganti yang tinggi, di mana sepanjang tahun terdapat ramai pencara, pegawai pengurusan dan anggota khidmat pengurusan meminta berpindah tempat bertugas. Hal ini disebabkan wujudnya konflik dan ketidakpuasan di tempat kerja, sehingga menyebabkan penurunan dalam produktiviti. Ia merupakan sebahagian dari kehidupan manusia di mana tidak dapat mengelak daripada berlakunya konflik. Oleh itu, konflik perlu ditangani dengan bijak agar pihak yang terlibat dalam konflik berada dalam keadaan win-win situation. Hal ini penting untuk membantu IPJK mencapai kecemerlangan dan meningkatkan prestasi IPJK yang selaras dengan misi dan visi Institut Pendidikan Guru Indonesia. Definisi konflik. Konflik merupakan suatu suasana yang melibatkan pertentangan antara dua atau lebih pihak akibat daripada ketidaksamaan matlamat yang hendak dicapai, ketidakselarasan aktiviti ke arah pencapaian matlamat, dan ketidakserupaan personaliti dan kehendak bertindak dalam cara mengalang atau memudaratkan sesama sendiri dan menunjukkan tanda-tanda pengurusan antara kedua-dua pihak. Menurut Ishak Matsya 2006, Robin 1996 dalam Organization Behavior menjelaskan bahawa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandangan yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Manakala menurut Luhan 1981, konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri terjemah dalam beberapa istilah, yaitu perbezaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Jadi kita pergi kepada konsep konflik. Dia terbagi kepada 5, yaitu pihak yang terlibat, contohnya antara sesama pensyarah, ahli jabatan dengan ketua jabatan, dan pensyarah dengan pelajar. Yang kedua, isu-isu konflik. Suatu konflik boleh dikategorikan sebagai konflik jenis seresapan, mengandungi banyak isu atau konflik khusus berkisar pada satu isu. Tingkah laku konflik. Yang ketiga yaitu tingkah laku konflik. Terdapat 2 bentuk tingkah laku konflik, yaitu pertama, tingkah laku konflik terpendam yang mengandungi tindakan yang tidak memudaratkan atau menghalang pihak lain. Kedua, konflik nyata, yaitu konflik yang mengandungi tindakan persaingan atau pergelutan. Yang keempat, sikap konflik. Sikap konflik boleh dibagikan kepada 2 bagian, yaitu secara kognitif dan emosi. Yang kelima, persekitaran konflik.
melibatkan semua komponen dalam konflik, yaitu sumber kuasa, pihak yang berkonflik, tekanan para sekutu, orang tengah, pemerhati, penguat kuasa, institusi pengurusan konflik, dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan sambung daripada Encik Safar. Okey, sebenarnya adalah tahap konflik. Konflik adalah tahap konflik, iaitu Isya Ahmad 2006 telah menyenaraikan 6 tahap konflik dalam satu organisasi. Yang pertama adalah tahap permulaan, tahap talent, iaitu tahap ini bersangkut paut dengan pengalaman lepas, berunsur negatif yang kurang memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan lah, seperti perasaan kecewa, marah dan kebimbangan. Okey, yang kedua tahap realisasi, iaitu tahap kedua juga dikenali sebagai tahap kabar angin atau dengar-dengar cakap. Pada tahap ini pihak yang berkonflik akan mula berani menyuarakan isu-isu yang menyebabkan mereka tidak puas hati. Okey, yang seterusnya adalah tahap ketiga, ialah tahap flashpoint. Flashpoint ni dia tahap sebenar permulaan lah. Tahap permulaan berlakunya konflik, iaitu isu-isu konflik telah melibatkan secara langsung unsur-unsur perasaan marah, tegang dan sebagainya. Yang keempat tahap manifest, iaitu tahap ini juga telah mengalahkan dalam penyelesaian konflik lah. Tahap ini sebagai tahap yang penyelesaian konflik. Dan yang tahap kelima ialah tahap intervensi, iaitu pada tahap ini pihak yang berkonflik akan menggunakan kaedah mengawal atau menyelesaikan konflik. Okey, yang tahap keenam iaitu tahap terakhir ialah tahap melibatkan penilaian terhadap penyelesaian konflik. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada punca konflik, iaitu punca konflik dalam organisasi IPGK, iaitu ketidakselasan motif, iaitu konflik boleh berlaku sekiranya terdapat dua atau lebih motif, tetapi hanya satu saja yang motif yang boleh dipuaskan. Yang kedua, kerja-kerja berulang. Konflik boleh berlaku disebabkan oleh kerja yang berulang lah. Contoh, seorang pencara yang sentiasa ditugaskan sebagai pengacara majlis setiap adanya aktiviti rasmi peringkat IPG akan merasa bosan sehingga mewujudkan konflik pada dirinya. Okey, yang ketiga ialah sumber yang terhad. Setiap ahli dalam organisasi ini akan bersaing untuk mendapatkan kenaikan pangkat, anugerah perkhidmatan cemerlang atau APC lah. Dia sumber terhad, maksudnya tak ada kurangnya peluang tu lah. Okey, yang seterusnya iaitu perbezaan matlamat. Perbezaan matlamat ni perbezaan tersebut berlaku kerana latar belakang dan tahap pemikiran yang berbeza lah, pendapat yang berbeza antara pentadbir dengan pihak yang takbir. Yang kelima ialah perbezaan peranan. Perbezaan peranan ni di mana pemusatan dan pembagian kuasa antara pekerja kurang seimbang. Maksudnya berat sebelah lah. Ada yang gaji sama tapi kerja tu tak seimbang. Maksudnya orang tu lagi senang, yang seorang lagi ni lagi susah. Okey, yang kelima perbezaan personality. Okey, perbezaan personality ni seorang pembantu operasi yang agak pendiam lah dan kurang mahir berinteraksi dengan orang yang akan orang ramai lah dan akan menyebabkan konflik. Okey, seterusnya saya akan serah pada kawan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan. Seterusnya saya sambung mengenai kesan konflik secara fungsional. Konflik fungsional menggambarkan antara dua pihak yang boleh mencetuskan motivasi dan implikasi positif, seperti persaingan yang positif di mana ianya dapat memacu ataupun meningkatkan pencapaian di kalangan sesebuah organisasi. Oleh itu, keadaan ini boleh mendorong peningkatan kualitas dan kepuasan kerja. Manakala dari segi menjalankan ide dan inovatif pula, konflik ini boleh membuka peluang kepada IPGK tersebut untuk beroperasi dengan lebih berkesan karena dapat mencungkil kreativiti dan bakat terpendam seseorang untuk menunjukkan kebolehan dan kemahiran diri masing-masing. Konflik seterusnya ialah mendorong semangat perpaduan dan hibah. Konflik ini dapat mendorong penyertaan yang lebih tinggi di kalangan warga IPGK tersebut untuk membentuk perpaduan di kalangan sesebuah organisasi. Oleh sebab itu,
maka semangat bekerja dalam kalangan warga tersebut dapat ditingkatkan ke arah pencapaian misi dan visi jabatan tersebut. Oke, kesan seterusnya ialah kesan konflik secara disfungsional. Konflik ini akan mendatangkan kesan yang buruk kepada pihak sekolah akibat pertentangan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Ringo 2008 menyatakan bahwa beberapa kesan buruk tersebut ataupun konflik tersebut telah pun dinyatakan seperti mengurangkan kepuasan kerja, meningkatkan kadar penting kerja dan pusing ganti kerja, melemahkan proses komunikasi dan serangan fisikal. Untuk seterusnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada tajuk implikasi konflik kepada pengurusan sekolah. Sebut saja berkenaan dengan konflik ini, secara umumnya orang awam akan berpikir bahwa konflik ini akan menurunkan prestasi dan produktiviti. Walau bagaimanapun, melalui konflik ini kita boleh mewujudkan elemen-elemen yang positif. Elemen-elemen yang positif kepada organisasi bagi menyelesaikan suatu konflik tersebut. Sebagai contoh ialah mengadakan pertandingan, mewujudkan kerjasama, penggalakan, akomodasi. Akomodasi sini ialah salah satu cara bagaimana untuk kita menyesuaikan diri dengan orang lain dan persekitaran agar ianya nampak keselarasan di situ. Dan seterusnya ialah kompromi. Baiklah, tajuk yang seterusnya ialah penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik menurut Thomas dan Kilman, terdapat 5 bentuk pengelolaan konflik dalam penyelesaian konflik. Yang pertama-tamanya ialah menghindari konflik. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, mengakomodasi. Mengakomodasi sini ialah maksudnya ialah menyediakan sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Yang seterusnya ialah kolaborasi. Kerjasama di antara dua belah pihak. Yang terakhir ialah kompromi. Kompromi di sini ialah bagaimana sesuatu bagi mencapai persetujuan dengan cara bertolak ansur bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Contoh yang terdekat ialah di antara majikan dan kesatuan kerja. Yang terakhir, apa yang dapat kita simpulkan ialah suatu konflik boleh merangkap seseorang dalam dua keadaan atau matlamat yang tidak boleh dicapai tanpa menyakitkan pihak yang lain. Oleh itu, sesuatu konflik akan berlaku dalam apa jua interaksi sesama manusia, termasuklah dalam hubungan interpersonal dalam sesuatu organisasi. Misalnya Institut Pendidikan Guru Kampus itu sendiri. Konflik dapat dipahami dengan jelas apabila kita faham dalam konsep dan definisi konflik itu sendiri, yaitu pihak yang terlibat, isu dalam konflik, matlamat yang dikonflikkan, tingkah laku kepada konflik, sikap dan konflik dan persekitaran konflik. Terdapat banyak perkara yang boleh memberikan konflik, misalnya sumber yang terhad, pergantungan tugas, perbezaan objektif, perbezaan peranan dan perbezaan personaliti. Justru itu, pihak atasan terutamanya haruslah bijak menangani sebarang konflik dalam organisasi, memiliki daya kepimpinan dan kemahiran pengurusan yang tinggi, mempunyai karisma dan gaya transformasi yang disesuaikan dengan teknik demokrasi supaya sebarang konflik bukan saja dapat diselesaikan tetapi akan memberi tulangan yang positif. Terima kasih. Ya.